Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonte. Ulas jangan tak ulas, ulas sampai semua orang tahu. Malam ini aku nak cerita kepada kamu semua apa yang berlaku kepada Jolo, Najib dan 1MDB serta bekas peguam negara Apandi Ali. Beberapa hari kebelakangan ini hangat di seluruh Malaysia berkaitan dengan pendedahan bahwa Jolo telah pernah cuba-cuba, bukan cuba-cuba lagi, telah benar-benar pernah, ini bukan fitnah lagi, ini memang benar telah disahkan oleh Jabatan Peguam Negara bahwa Jolo pernah cuba untuk menyelesaikan masalah pertuduhannya dengan menawarkan membayar RM 1,5 bilion kalau aku tak silap untuk menyelesaikan masalah 1MDB pertuduhannya itu. Aku panas juga hati aku bila kali pertama aku tahu tentang pendedahan itu. Siapalah yang tak panas kan, Malaysia ini berdaulat. Tapi berani-berani pula Jolo tuh dengan muka yang macam geram sangat penting. Berani-berani pula Jolo yang dalam pelarian tuh, yang telah melarikan diri takut untuk sampai ke mahkamah. Berani pula dia mengatur pertemuan dengan kerajaan Malaysia dengan hanya membayar 1,5 bilion. Bukankah itu satu perkara yang bangang? Aku pikir ini perkara yang bangang. Aku tak boleh terima. Sebagai pemerhati politik isu semasa Malaysia, aku tak boleh terima apa yang Jolo buat ini. Sudahlah, dia ini tak timbul-timbul, tak pulang-pulang di Malaysia, melarikan diri begitu saja. Hari ini pula timbul pula apa yang dikatakan itu. Dia coba untuk menyelesaikan case itu, pertuduhan itu dengan membayar uang. Aku pikir ini Jolo, apa yang dia terfikir? Apa sebenarnya dalam otak dia? Sampai dia sanggup mengatur pula, membuat lagi pengaturan dengan kerajaan Malaysia. Aku pun tak tahulah. Tapi yang lebih menghairankan kita, timbul satu persoalan yang luar biasa. Ini aku petik dari Agenda Daily. Tajuk utamanya, apa hubungan istimewa Apandi Ali dengan Jolo? Kerana mahkamah pula, peguam firma yang mewakili Jolo telah berusaha untuk melantik Apandi Ali ini, mewakilinya, mengurusnya untuk menjadi pengurus kepada pertemuan untuk perbincangan penyelesaian kes Jolo itu, pertuduhan itu. Persoalannya mudah saja, apa hubungan istimewa Apandi dengan Jolo? apa hubungannya? Dan yang lebih penting lagi, apa sebenarnya yang Apandi boleh sedang pikirkan? Kalau sudah begitu, kenapa Apandi tak bawa saja Jolo pulang ke Malaysia? Itu persoalannya. Kenapa tak boleh cadangkan pulang ke Malaysia, pergi perjuangkan nasibnya? Kalau betul Jolo seperti yang diwar-warkan oleh Jolo dalam wawancara tahun 2020, Jolo kata dia tak bersalah dan dia hanya perantara dalam kes 1MDB. Kalau begitu pulanglah ke Malaysia. Apandi Ali pun, apa kata Apandi Ali? Selain daripada Anda menjadi wakil atau perantara, pergi beritahu Jolo pulang ke Malaysia. Itu lebih baik. Bukan bayar uang sekadar semata-mata. Jadi persoalannya, apa hubungan istimewa Apandi dengan Jolo? Itu soal DAP kepada bekas AJ. Ramai orang benci DAP, Mereka kata DAP ini parti yang inilah, itulah. Tapi ini, tengok, soalan mereka lebih baik daripada parti-parti yang lain. Soalan DAP senang saja, apa hubungan istimewa Apandi dengan Jolo? Ahli Parlimen DAP hari ini mempersoalkan hubungan istimewa bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali dengan penjenayah terkemuka di seluruh dunia dalam skandal keuangan terbesar di dunia, paling dikehendaki di Malaysia, yaitu Low Tiock Juk atau Jolo. Muka aku pun dah marah dah. Apandi sebelum ini mengakui telah menjadi wakil perantara bagi Jolo dengan kerajaan Malaysia dalam penyelesaian RM 1,5 perpiluhan pula, aku marah sudah nih, RM 1,5 bilion bagi menutup pertuduhan dalam kes 1MDB.
Bagaimanapun pejabat peguam negara semalam juga mengesahkan sudah menolak tawaran tersebut. Yang aku heran ini, AGC pun boleh pula berunding dengan Jolo. Tak payah runding langsung lah, tak payah terima langsung lah. Coba menutup pertuduhan case 1MDB dengan hanya membayar RM 1,5 bilion. Anda setuju kah tidak? Aku tak setuju langsung lah. Tak setuju langsung. Malaysia berdaulat, kita ada undang-undang, pertahankan kita punya negara. Hari ini Lim Guan Eng menyatakan mendesak supaya Apandi menjelaskan hubungan istimewanya dengan Jolo sehingga sanggup menjadi wakil perantara kepada ahli perniagaan dikehendaki itu. Aku pun nak tahu juga. Bukan saja DAP, aku yang tak sokong DAP ini, yang tak tak menjadi ahli DAP pun, aku setuju dengan apa yang DAP kata ini. Perlu Apandi menjelaskan apa hubungan istimewanya dengan Jolo sehingga dia sanggup menjadi wakil perantara kepada ahli perniagaan dikehendaki Malaysia seluruh dunia ini. Adakah Apandi Ali menjelaskan hubungannya dengan Jolo selain menerangkan faedah yang diterima daripada hubungannya dengan Jolo, kata Guan Eng dalam satu kenyataan hari ini. Apa faedah? Apa faedahnya Apandi Ali bantu Jolo menjadi wakil perantara itu? Apa faedahnya? Apa hubungannya? Lim berkata pihak berkuasa Malaysia gagal mengesan Jolo yang merupakan orang dikehendaki dengan notis merah Interpol. Interpol tuh bosku. Dan telah didakwa tanpa hadir di Mahkamah Amerika Syarikat serta Malaysia berhubung peranannya dalam skandal 1MDB. Tetapi Jolo sendiri tidak mempunyai masalah untuk mencari Idrus. Malah wakilnya juga dapat memastikan pertemuan dengan AGC. Ini satu perkara yang menghairankan. Adalah salah apabila Idrus membenarkan AGC bertemu dengan wakil Jolo. Daripada memburu Jolo, Idrus harus menjelaskan mengapa AGC sanggup bertemu dengan wakil Jolo. Adakah Idrus tidak menghantar mesej yang salah bahawa pegawai tertinggi Undang-Undang Malaysia sanggup menangani penyangak dan pelarian yang dikehendaki daripada menegakkan undang-undang tanpa rasa takut atau pilih kasih, kata Lim Guan Eng lagi. Guan Eng juga membangkitkan tindakan Apandi pada tahun 2016 lalu yang membersihkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak daripada sebarang salah laku membabikan 1MDB. Kamu masih ingat ke tu? Apandi Ali katakan tidak ada kes Najib dalam 1MDB. Tiada kes katanya. Itu dibangkitkan oleh Guan Eng. Lim juga menegaskan bahwa tidak sepatutnya ada sebarang penyelesaian dengan Jolo berhubung dakwaan jenayahnya dan berkata DAP membantah sebarang perjanjian dengan Jolo dan pembayaran sama ada 1,5 bilion ringgit atau sebarang jumlah wang sebagai pertukaran untuk membebaskan ahli perniagaan itu daripada sebarang jenayah yang dilakukannya. Tak boleh langsung, aku tak boleh terima, aku pun tak boleh terima tu. Ini bukan saja tidak bermoral dan tidak beretika, tetapi juga salah di sisi undang-undang. Lagipun semua aset Jolo berjumlah berbilion ringgit boleh dirampas apabila didakwa dan disabitkan kesalahan, katanya lagi. Selain itu, pengerusi Biro Perundangan Kebangsaan DAP, Ramkal Palsing juga menegaskan Apandi supaya tampil mendedahkan semua maklumat berhubung pertemuan yang diatur itu. Adakah ia bertujuan untuk membebaskan Jolo daripada semua pertuduhan jenayah dihadapinya? Apandi perlu menjelaskan, memberi penjelasan sama ada beliau dibayar Jolo bagi perkhidmatan diberikannya. Jika dibayar, persoalan yang timbul adalah adakah pembayaran itu dibuat menggunakan dana 1MDB? Karena jawab nih Apandi adalah aneh bahawa orang yang pernah berminat untuk membawa pulang Jolo bagi menghadapi pertuduhan di Malaysia kini terlibat dalam rundingan penyelesaian dengannya, kata Ramkalpan yang juga ahli Parlimen Bukit Geluguri itu. Semalam Apandi Ali mengakui bertanggung jawab mengaturkan beberapa pertemuan antara wakil Jolo dengan wakil kerajaan Malaysia. Media sebelum ini melaporkan bekas peguam negara itu menjadi wakil bagi penjenayah rasuah dikehendaki tersebut dalam mengatur penyelesaian bernilai RM 1,5 bilion berhubung kes pendakwaan 1MDB yang dihadapinya. Apandi dalam kenyataannya memberitahu dihubungi oleh firma Washington DC, Cobre & Kim pada akhir Mei lalu yang meminta bantuannya untuk mengaturkan pertemuan dengan peguam negara.
Menurutnya, tujuan pertemuan itu adalah untuk membincangkan pemulangan uang yang didakwa diselewengkan Jolo daripada 1MDB. Saya aturkan beberapa pertemuan di mana wakil dari Kobre and Kim datang ke Malaysia. Dalam pertemuan itu yang dibuat di Jabatan Peguam Negara AGC, kerajaan diwakili oleh Peguam Negara dan pegawainya serta pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Katanya lagi, selepas pertemuan itu, yang ketiga itu nampak positif tiba-tiba dibatalkan oleh AGC atas sebab yang hanya mereka tahu, katanya dalam pernyataan itu. Jolo dikaitkan dengan dalang di sebalik skandal 1MDB dan telah didakwa tanpa kehadiran di Mahkamah Amerika Syarikat dan Malaysia. Pada tahun 2018, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat sudah mendakwa Jolo dengan konspirasi untuk mengubah uang berbilion dolar daripada dana kekayaan negara Malaysia dan konspirasi untuk melanggar Akta Rasuah Amerika Syarikat. Di Malaysia, Jolo dan rakan sekutunya berdepan 5 pertuduhan pengubahan uang haram berjumlah Amerika Syarikat dolar 1,03 bilion. Jolo juga menghadapi pertuduhan pengubahan uang haram berhasingan dengan pembantunya Eric Tan Kim Long sebanyak Amerika Syarikat dolar 125,97 juta. Sebelum kita berpisah, aku nak baca sekali lagi isu paling hangat pada malam ini bertajuk apa hubungan istimewa Apandi dan Jolo. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Bongkar jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlodek. Kita jumpa lagi. Bye-bye.